Hello, hi and welcome back to my YouTube channel. For those yang baru dalam channel ni, korang jangan lupa tekan button like and subscribe. So guys, I just nak remind you guys macam biasa, kalau korang nak share story dengan I, korang just DM je I dekat Instagram, link dekat description box dekat bawah. Okay guys, without wasting any time, let's roll the intro. Untuk video kali ni, I nak share dong korang dua kisah, di mana kisah yang pertama ni dialami oleh Ella yang berasal daripada Singapura. Okay guys, waktu kejadian ni, si Ella ni dia baru je berusia 18 tahun. So disebabkan dia baru habis daripada sekolah dan dia dah habis periksa besar SPM, kira macam orang kata merdeka macam tu lah. So member-member Ella ni, diorang plan nak pergi bercuti dekat KL. So si Ella ni dia try nak minta permission dengan parents dia supaya dia pun dapat follow member-member dia sekali. Sebab ni guys, parents Ella ni sangat strict. Dia susah sangat nak lepaskan Ella ni. Even Ella tu pergi dengan member dia sendiri. Even waktu sekolah pun Ella ni susah nak dapat kelonggaran. Even pergi camping ke, pergi rombongan ke, Ella ni dia macam susah nak pergi follow member-member dia sekali. Okay. So disebabkan time tu si Ella ni dah pun besar, kiranya dah kira dewasa kan. So parents dia pun bagilah kelonggaran dekat Ella ni untuk pergi dengan kawan-kawan dia pergi bercuti dekat KL. Okay. Tapi parents dia ada bagi satu syarat di mana kalau dia nak pergi boleh, tapi make sure jangan ada member lelaki dia yang ikut diorang ni sekali. Tapi si Ella ni pula dia degil tau. Dia ada bawa dua member lelaki dia, which is boyfriend pula kepada kawan dia yang lagi dua orang tu, yang ikut diorang pergi trip dekat KL ni. Okay. Waktu hari diorang nak pergi ke KL tu pula, diorang sampai pukul 4 pagi. Okay. So disebabkan time tu masih awal pagi, sebelum subuh pula time tu kan. So diorang ni terus proceed pergi cari rumah sewa dekat sekitar KL. Okay. Tapi Ella ni dia tak bagi tahu spesifik macam rumah sewa tu dekat mana tau. Sebab ni dia kata dia tak nak orang lain tahu sebab rumah tu agak famous dekat KL. Okay. So guys, bila diorang dah sampai je betul-betul depan pintu tu, Ella ni rasa something wrong. Sebab ni dia rasa perasaan yang tak sedap hati tentu. So Aiman ni, which is boyfriend pula kepada member dia, suruh diorang semua ni baca dulu ayat-ayat suci sebelum diorang melangkah masuk dekat dalam rumah tu. So diorang pun semua dah baca ayat kursi, 3 kul apa semua. Bila diorang masuk je, diorang ni juga putarkan surah Ruqyah, ayat Ruqyah, ayat Ruqyah sepanjang diorang tengah mengemas dekat dalam rumah. Okay. Rumah tu sebenarnya dia tingkat yang kelima dan dekat dalam rumah tu ada 2 bilik, which is bilik yang master room tu diorang bagi dekat perempuan lah, sebab perempuan ada 4 orang, dan satu lagi bilik yang agak kecil tu dekat 2 orang lelaki ni. Waktu hari yang kedua pula, diorang ni plan nak pergi tengok wayang dekat Pawagam, which is time tu cerita Pengabdi Setan. Okay, cerita ni juga kata si Ella ni, time tu dekat Singapura diorang tak tayangkan lagi, kiranya baru ditayangkan dekat Malaysia lah. So diorang macam ambil kesempatan ataupun peluang untuk pergi tengok cerita Pengabdi Setan tu. Okay. So cerita tu pula dia start pukul 10 malam tau. So habis around pukul 12.30 baru diorang habis tengok cerita Pengabdi Setan tu. Okay. Sebenarnya guys, lepas diorang habis tengok cerita tu, diorang nak pergi lepak dulu dekat dalam mall tu, kira macam makan ke, macam beli-beli apa-apa macam tu kan. Tapi disebabkan time tu dah pukul 12.30 malam, kedai kat dalam mall tu semua dah pun tutup. Okay. So diorang pun terus decide nak balik terus dekat rumah sewa diorang ni lah. Okay. Sampai je dekat rumah sewa tu, okay guys, sebelum I terlupa, before diorang nak sampai dekat rumah sewa tu, kiranya on the way nak balik tu,
salah seorang member dia lelaki, boyfriend kepada si Nana ni, nama dia Yazid tau. Okay. Yazid ni perwatakan dia macam agak celupa lah. Mulut dia suka mengusik orang, mulut tak terjaga, lebih kurang macam tu lah. Okay. Waktu tu korang nak tahu tak, Yazid ni dia boleh cakap macam ni, alah tak ada apa-apa lah, tipu-tipu je tu. And then terus si Nana ni, which is girlfriend dia, terus menyampuk kata, awak beranilah cakap macam tu, kena kat batas hidung awak baru pada muka. Okay. Time tu diorang pun sampailah dekat rumah sewa diorang tu. Okay. So guys, bila dah sampai tu, si Ella ni dia terus mandi dan dia terus ambil uduk lah untuk solat isyak. Okay. Waktu dia solat tu, dia solat dekat dalam bilik yang master room tu sorang-sorang, sebabnya member dia yang lain ni semua dekat ruang tamu lah. Okay. Waktu je dia dah siap pakai telekung apa semua, dah start nak solat ni guys, dia nak angkat je takbir, Allahu Akbar tu, tiba-tiba si Ella ni terdengar ketukan dekat tingkap bilik dia. Waktu tu bulu roma si Ella ni tiba-tiba meremang. Sebabnya macam mana orang boleh ketuk tingkap dekat bilik dia, sedangkan bilik dia tu berada dekat tingkat yang kelima. Okay. Time tu Ella ni dia terus proceed solat dia, sampailah dah habis solat, dan dia tak ceritakan dekat semua kawan-kawan dia pasal kejadian malam tu. Waktu hari yang ketiga ni pula guys, waktu tu diorang berenam ni tengah lepak depan TV tau, sambil macam borak-borak, berbual gosip-gosip macam tu lah, sambil makan. Okay. So disebabkan time tu sampah diorang ni dah macam banyak macam bertimbun, so Yazid ni macam volunteer diri dia pergi buang sampah dekat hujung bangunan apartment tu tau, sorang-sorang tau. Time tu pula pukul 1:30 pagi. Okay. So guys, waktu Yazid ni dia buang sampah, dia balik je daripada buang sampah tu, dia macam keadaan kelang kabut tau. So diorang yang berlima depan TV tu macam pelik pandang Yazid ni, dah kenapa kan mamat ni tiba-tiba macam masuk rumah dalam kelang kabut macam tu tau. Tapi diorang ni macam anggap Yazid ni main-main, sebab perwatakan Yazid ni kan dia jenis suka macam kacau orang, main-main, usik-usik macam tu tau. So diorang ni tak endahkan lah si Yazid tu, diorang pun terus masuk bilik untuk tidur. Okay. So waktu dekat dalam bilik ni, si Ella dengan member dia nama Ayla ni tengah sembang dekat dalam bilik tau. Diorang tengah berbual-bual, and tiba-tiba diorang tengok kawan dia yang si Nana tu, iaitu girlfriend kepada si Yazid ni, keluar bilik. Dia keluar bilik, lepas tu dalam berapa minit lepas tu si Nana ni pun masuk balik dalam bilik. Dia ambil tilam dekat bawah katil. Okay. Lepas tu sambil dia ambil tilam tu, dia macam merungut lah. Dia cakap Yazid ni suruh dia teman tidur dekat depan TV. Okay. Tapi guys, diorang semua ni macam pelik tau, kenapa Yazid ni still lagi tak bercakap sangat, dia diam je. So diorang ni semua pergi keluar bilik, diorang tengok Yazid tu tengah buat apa. Okay. Yazid tu dia tengah duduk dekat atas sofa sambil termenung, lepas tu dia isap rokok. Okay. So diorang tengok macam tu je lah, Yazid tu macam tak bercakap lah. Tiba-tiba Yazid ni dia hantar WhatsApp dalam grup diorang ni. Okay. Dia cakap lah dekat diorang ni, weh korang tahu tak apa aku nampak tadi waktu aku tengah buang sampah. Lepas tu si Nana ni, girlfriend dia cakap lah, nampak apa? Lepas tu si Ayla ni pula tanya, yes, kau okey tak? Lepas tu si Ella ni pula, dia cakap lah, kau nampak apa weh? Cakap lah. And then terus si Yazid ni cakap, tak apalah weh, esok aku cerita. Malam-malam ni macam tak elok lah cakap macam tu kan. So diorang pun macam okey je lah kalau Yazid kata dia nak story esok. So guys, waktu malam tu juga diorang berenam ni terkena gangguan. Okay. Waktu tu si Ella ni dia tengah dekat dalam toilet tau. Okay. Waktu dia tengah dalam toilet ni, tiba-tiba dia terdengar handphone dia macam ada orang hantar WhatsApp. Okay. So dia pun teruslah keluar toilet pergi tengok handphone dia. Okay. Rupa-rupanya si Yazid ni dia hantar WhatsApp dekat si Ella ni tau. Dia tanyalah Ella ni, weh El, tadi kau ada keluar bilik ke? Lepas tu si Ella ni pun jawab lah, mana ada aku keluar bilik, aku dekat dalam bilik ni je, aku guna toilet yang dekat dalam bilik ni je lah dengan Ayla cakap kan. Lepas tu si Yazid pun jawab lah, weh sumpah weh, tadi aku, Nana dengan Su nampak kau keluar bilik. Lepas tu si Ella ni pula dia pun bertahan kalau juga. Dia cakap lah, sumpah aku memang tak ada pun keluar bilik, aku dekat dalam bilik ni je, guna toilet dalam bilik ni je lah dengan Ayla. Lagipun Ayla dah tidur. And then korang nak tahu tak, si Ayla ni pula dia jenis yang
cepat ataupun senang untuk tidur lah. So disebabkan tu lah si Ayla ni dia dah tidur awal lah time tu. Okay. So waktu tiba-tiba dia WhatsApp dengan si Yazid ni, si Ella ni dia terdengar ada ketukan dekat pintu bilik dia. Okay, ketukan tu agak perlahan tapi ketukan dia cepat, macam tok 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 macam tu. So si Ella ni pun rasa macam takut lah kan, tiba-tiba bunyi ketukan pula kan. So Ella ni dia malas lah nak gerakkan si Ayla ni, sebab dia tahu si Ayla ni kalau kejut pun memang dia tak akan bangun. So dia try untuk kuatkan semangat dia, dan tiba-tiba guys, kawan dia si Su ni pula menjerit dekat dalam toilet. Okay, toilet yang Su ni guna, toilet yang dekat bahagian luar. Okay, waktu je dia dengar si Su menjerit ni, diorang satu rumah ni terus terjaga, dan si Ella dengan Ayla ni diorang pergi keluar bilik sebab time tu diorang terdengar si Su ni menjerit tau. So diorang tengok yang member ni yang lain tu memang dah ada dekat depan pintu toilet yang Su gunakan tu lah. Okay, so waktu tu si Su pun keluar lah toilet, and then dia tanyalah dekat diorang ni, weh, tadi siapa yang main-main matikan suis lampu waktu aku tengah dekat dalam toilet kan? So si Ella ni dia terus macam jawab, weh Su, kau biar betul, kita orang semua dekat dalam bilik ni, mana ada yang tengah duduk dekat luar, dekat ruang tamu pun tak ada orang. And then Su ni macam agak marah, tapi dalam keadaan yang takut dia tanya, weh korang ni jangan main lah, aku tengah serius ni, cakap macam tu kan. So si Ella ni pun cakap lah, weh betul lah, kita orang semua dekat dalam bilik, lagipun si Ayla ni memang dah tidur dah dari tadi. Okay, time tu pula diorang pun seorang demi seorang buka lah cerita apa yang diorang alami dekat dalam rumah tu. So si Yazid ni pun dia story lah juga malam tu dekat diorang lah, diorang berlima ni. Si Yazid cakap yang sebenarnya waktu si Yazid ni tengah buang sampah dekat hujung bangunan tu, dia ternampak ada satu lembaga hitam yang sangat-sangat besar guys tengah pandang dia. Disebabkan tu lah si Yazid ni dia masuk rumah dalam keadaan yang kelang kabut. Okay. And then si Ella ni pula dia buka cerita. Dia ceritalah pasal yang gangguan yang dekat tingkap tu dengan gangguan dekat pintu bilik dia tu. Okay. So guys, malam tu diorang berenam ni memang semua tak dapat tidur tau. So diorang tidur lepas je waktu subuh. Okay, malam tu si Aiman, which is boyfriend kepada Su ni, dia macam tenangkan diorang berlima ni lah. Dia suruh diorang ni baca ayat kursi, baca 3 kul malam tu untuk tenangkan diri diorang ni, sebab diorang berenam ni macam stres sangat dengan gangguan tu. Okay, so guys, korang nak tahu tak, sampai ke hari ni pun si Ella ni dia masih tak tahu apa gangguan yang diorang terkena waktu diorang sewa dekat dalam rumah tu. Even makhluk dekat dalam rumah tu ataupun disebabkan mulut celupa si Yazid tu waktu diorang habis dia tengok wayang. Okay. So guys, inilah kisah yang diceritakan oleh Ella waktu si Ella ni dia pergi bercuti dekat KL. So korang, untuk kisah yang kedua ni pula dikongsikan oleh Safwan yang berasal daripada Labuan Sabah. Okey, Safwan ni dia bekerja sebagai pegawai warden dekat satu pusat pemulihan akhlak dekat negeri Sabah. Okey, so nak dijadikan cerita, waktu hari kejadian tu si Safwan ni dia bekerja shift malam. Kiranya waktu tu dia kena masuk kerja pukul 11 malam sampai pukul 7 pagi. Okey, waktu malam tu juga dia bukan seorang tau, tapi dia berdua dengan seorang lagi member dia yang kita bagi nama dia Ali. Okey, so perwatakan Ali ni pula dia lebih kepada seorang yang peramah, dan mulut dia tu memang kata orang apa, mulut murai lah. Dia susah sangat untuk berhenti bercakap lah. Okay. Dia suka usik-usik orang, dia jenis macam senang nak bergaul dengan orang lah. Okay. So nak dijadikan cerita, bila si Safwan ni dia masuk je kerja before pukul 11 malam tu, kira macam tukar shift dengan member dia yang pagi tu.
Okay, so waktu tu Safwan cakap bila dia sampai, member dia yang si Ali ni tak ada lagi tau. Okay, tapi disebabkan time tu juga si Safwan ni dia terlupa bawa handphone dia. Handphone dia tertinggal dekat rumah. So dia macam tak dapat lah nak contact member dia. Kot lah member dia ada WhatsApp ke, ada call ke, cakap macam terpaksa masuk kerja lewat sikit lah apa semua kan. So disebabkan benda tu lah dia tak dapat macam nak contact member dia yang si Ali ni. Okay, waktu pukul 11.10, tiba-tiba member dia si Ali ni datang kerja. Okay, waktu si Ali ni datang kerja guys, si Safwan ni dia rasa macam ada something wrong somewhere dekat si Ali ni. Sebabnya Ali tu kan dia jenis macam peramah, banyak mulut apa semua kan. Tapi malam tu dia senyap, tak riuh macam biasa, hari-hari biasa diorang ni lah. Okay, so si Safwan ni pun try lah tanya dekat Ali ni. Tanya, "Weh Ali, kau okey ke? Ke tak sihat?" And then Ali ni dia just jawab, "Sihat, cuma aku penat." Macam tu lah lebih kurang. So si Safwan ni anggap macam yelah maybe dia penat sikit kan. So dia pun cakap lah dekat Ali, "Kalau kau nak berehat ke, kau pergilah rehat. Nanti kalau kau rasa lapar ke, rasa dahaga ke, nanti aku tolong belikan makanan dekat area sini lah." Kiranya dekat tempat kerja orang tu ada mamak yang 24 hours memang buka. Okay, so waktu tu si Ali dia just jawab macam, "Tak apalah, aku dah order makanan dah, nanti ada orang hantar." Okay, so siapa macam okey je lah kan kalau dah Ali cakap macam tu dekat dia. Korang nak tahu tak, lepas tu si Ali ni dia cakap dekat Safwan dia nak pergi toilet kejap. Okay, so Safwan pun macam usik-usik lah si Ali ni kan. Dia cakap lah, "Kau tu Ali pergi toilet, hati-hati takut ada benda yang ikut." And then guys, Ali ni dia senyum melirik dekat si Safwan ni. Kira macam senyum yang seram-seram macam tu kan. Tapi si Safwan ni macam anggap si Ali ni suka main-main. So dia tak endahkan sangat lah benda tu. Okay, lepas je 10 minit lepas si Ali ni pergi toilet, tiba-tiba dia terdengar ada bunyi motor dekat depan pagar bilik dia orang ni lah. So dia pun buka lah pintu. Dia buka je guys pintu, dia terkejut gila sebab dia nampak yang naik motor tu si Ali yang baru je sampai daripada rumah ke tempat kerja. Okay, so dia macam terkejut terus. Dia tanya si Ali ni, "Weh Ali, tadi bukan ke kau ada pergi toilet? Macam mana kau boleh masuk ni sedangkan kunci ada dekat aku?" Lepas tu si Ali pun jawab lah, "Kau dah kenapa? Tadi aku ada hantar WhatsApp dekat engkau. Aku cakap aku masuk kerja lewat sikit ni sebab aku ada hal ni. Aku ada bungkuskan makanan dan minuman untuk engkau sekali." Lepas tu si Safwan ni guys, dia rasa pelik gila lah. Dia terus time tu juga dia pergi cerita dekat Ali apa yang berlaku waktu si Ali ni belum masuk kerja lagi lah. So dia cakap lah dekat Ali yang handphone dia tertinggal dekat rumah. So dia tak dapat nak contact si Ali ni balik lah. Even si Ali ni ada hantar WhatsApp dekat dia. Okay, dia pun cerita lah apa semua yang dia berinteraksi juga dengan benda tu. Okay, so guys, time tu jugalah si Safwan ni dia masih macam tertanya-tanya benda yang menjelma sebagai kawan dia yang bertugas shift malam tu, adakah benda tu daripada tempat pemulihan akhlak tu ataupun disebabkan dia bekerja shift malam. Okay, so guys, itulah antara pengalaman yang diceritakan oleh Safwan waktu dia bekerja sebagai pegawai warden. Alright korang, so tu je video untuk kali ni. Kalau korang nak lagi macam-macam cerita yang lebih menarik dan menyeramkan, korang jangan lupa tekan button like and subscribe dan juga bell notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang akan datang. So guys, stay tuned on my next video. Bye!